Datuk, berkaitan dengan mungkin wang yang batil, orang yang terlibat dengan jenayah rasuah atau korupsi, mereka boleh dikenakan sehingga ke tahap hukuman mati, Datuk. Orang yang terlibat dengan rasuah dikenakan hukuman mati. Ramai mati dalam negara kita Saya cuma nak pahamkan tuan-tuan tentang hukuman dalam syariat. Pertama, kita kena tahu ada hukuman yang memang syariat dah tetap dah. Hukum qisas, bunuh balas bunuh. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kamu pada hukuman bunuh balas adalah kehidupan bagi ulil albab. Yang ni tak ada isu. Siapa bunuh orang, kita bunuh dia balik. Sekarang banyak negara-negara yang mengharamkan penalti mandatory mati ni. Di UK, Australia, ramai. Sebab itu orang-orang yang kena hukuman mati ni dia lari pergi sana, kita tak boleh nak tangkap dia, dia tak akan hantar balik kerana dia menentang hukuman mati. Beberapa kedutaan Europe dan juga Barat juga jumpa saya untuk kempen supaya support idea untuk hapuskan hukuman mati ni. Negara kita pernah seketika nak buang hukuman mati ni. Hukuman mati ni adalah benda yang disebut dalam Quran bagi kes orang bunuh balas, orang bunuh orang. Bahkan Quran kata walakum fil qisasi hayat. Bagi kamu pada hukuman bunuh balas itu kehidupan. Maksudnya orang bunuh mesti kita bunuh balik. Melainkan keluarga dia maafkan, waliyud dam. Cuma dalam sistem Islam ni tak ada siapa boleh maafkan. Atas masak mana tak boleh maaf. Keluarga saja boleh maafkan. Keluarga yang menjadi mangsa, yang mana mereka keluarga dibunuh. Okey. Yang ni tak ada masalah dibunuh. Ada undang-undang yang Tuhan tetap dah hukuman dia. Ada dalam Quran tentang curi dan seumpamanya. Hukuman-hukuman yang Tuhan tak tetapkan. Rasuah, tak ada hukuman spesifik dalam Quran, dalam hadis. Macam mana nak tetapkan? Yang ni pemerintah boleh tetapkan. Dia namakan dengan ta'zir. Ta'zir. Pemerintah boleh tetapkan. Cumanya ulama-ulama dulu, tuan-tuan kena bayang, mereka tulis kitab zaman dulu, zaman khalifah ada, kerajaan kuat Islam ada, hukum Islam tu dia berjalan. Mereka kata hukum ta'zir ni, pendapat sebahagian mereka tak boleh lebih. Ni pejabat mufti ada kitab Zadul Mustaqni'. Dia kata wala tuzadu ta'zir ala asri jaladat. Tidak ditambah, tak lebih ta'zir tu lebih daripada 10 kali sebat. Maksudnya ringan lah kerana zaman itu. Tetapi para ulama yang buat kajian, mereka telah dalam kebanyakan mazhab akhirnya bersetuju pemerintah boleh menetapkan hukum ta'zir sehingga kepada peringkat bunuh jika sekiranya itu saja jalan untuk menghalang jenayah berkenaan. Antara yang kitab-kitab dulu sebut, kitab-kitab lama sebut ialah perbuatan jasus, perbuatan ni, intip ni, tentera atau intip maklumat bagi pihak musuh. Yang ni kira treason lah. Ataupun dia rakyat kita, dia intip maklumat, dia bagi kat musuh. Yang ni hukuman tak ada dalam Quran. Tapi ulama-ulama sebut boleh dihukum mati. Maksudnya ada hukuman yang Quran tak ada, dihukum mati.
Cumanya di dalam sejarah Islam, kalau kita tengok dalam kerangka fiqh Islam tu, fiqh tu, ni pasal tentera ni, pasal mati-mati ni kan. Satu orang tokoh besar, penulis, nama dia Abdul Qadir Audah. Dia tulis satu buku yang begitu penting, At-Tashri' Al-Jina'i fil Islam. At-Tashri' Al-Jina'i fil Islam ditulis oleh Abdul Qadir Audah, menyebabkan kerajaan Mesir menjatuhkan hukuman mati kepada dia. Masa tu Mesir di bawah Jamal Abdel Nasir. Penasihat barat kata kalau dibenarkan Abdul Qadir Audah menulis buku lagi, akan berlaku kebangkitan Islam yang besar. Dan Abdul Qadir Audah telah menulis buku At-Tashri' Al-Jina'i fil Islam yang menimbulkan kebangkitan orang terhadap mengangkat semula perundangan Islam. Walaupun sebahagian penulisan dia boleh didiskusikan balik, tetapi 2 jilid dia tulis. Dia kata dalam buku dia, kalau nak kira undang-undang Perancis, undang-undang Inggeris, punyalah banyak hukuman mati. Tapi kalau dalam Islam hanya beberapa kes saja hukuman mati. Adalah ulama dulu sebut orang yang menyeru kepada bid'ah yang melampau dihukum mati. Ada ulama-ulama dulu sebut. Tapi artinya sangat sedikit hukuman mati. Soalan dia tanya ni, perasuah boleh tak hukuman mati? Di China perasuah hukuman mati. Dia tembak. Ulama-ulama kata oleh kerana hukuman mati ni satu benda yang berat. Wala taqtulun nafsal lati harramallah. Jangan kamu bunuh nyawa yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi illa bil haq, melainkan dengan cara yang benar. Jadi nak bunuh ni last choice. Kalau kerajaan nak buat undang-undang hukuman mati rasuah tu, dia kena diskusi, bincang, sehingga seolah-olah that's the only cara untuk menghalang rasuah yang akan merosakkan sesebuah negara. Saya tak kata boleh atau tak lah. Yang ni kena diskusi panjang lah. Boleh kata macam dadah lah, orang tanya boleh tak jatuhkan hukuman mati terhadap dadah. Dari segi kaedah dia boleh lah. Karena kalau sekiranya kerajaan menganggap itu saja cara untuk menghalang pengedaran dadah, dia sama dengan fasad fil ard wa yas'auna fil ardi fasada, telah melakukan kerosakan di atas muka bumi, maka dia boleh dijatuhkan hukuman mati. Dari segi kaedah tak salah, mau wajar ataupun tak tu dia kena bincang supaya tak berlaku mudah-mudah, terlalu mempermudahkan dalam mencabut nyawa orang. Kalau nak cadang tu kena cadang lah. Tapi kalau menteri nak lulus, ramai menteri tak setuju lah, mereka takut mereka mati dulu sebelum orang lain.